Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Sebelum kita mula dengan sesi analisis video kita pada hari ini, saya nak mengajak korang semua untuk sama-sama join untuk sama-sama menyertai satu grup Telegram yang diberi nama Pencatur Malaysia. Dalam grup Telegram ni kita akan masukkan ataupun letakkan segala info mengenai catur yang berlaku di dalam ataupun di luar negara. Jadi kepada peminat catur sekalian, semua peminat catur, saya sarankan untuk korang masuk grup ni, follow dan subscribe kepada Telegram Pencatur Malaysia. Saya dah letakkan link untuk masuk ke grup tersebut dalam description kat bawah. Korang boleh tekan kat link tu dan masuk dalam grup Pencatur Malaysia. Jadi kat situlah kita akan letak segala info tentang semua apa yang berlaku tentang dunia catur. Jadi jumpa korang dalam grup tu. Baik, kembali ke video kita pada hari ini. Hari ini saya nak tunjukkan satu permainan, satu game yang telah dimainkan oleh juara dunia masa kini menentang bekas juara dunia sebelum ni. Hari ni kita ada game antara Garry Kasparov menentang Magnus Carlsen. Baik, game ni sebenarnya telah dimainkan pada tahun 2004. Reykjavik ni sebuah bandar besar di Iceland. Sememangnya satu negara yang sangat cantik, penuh dengan fauna hijau boleh saya katakan. Jadi game ni sebenarnya merupakan game yang pertama antara Kasparov dan juga Magnus Carlsen. Time ni Magnus Carlsen baru sahaja berumur 14 tahun. Dia merupakan seorang pencatur yang sedang meningkat naik. Manakala Garry Kasparov pula merupakan bekas juara dunia pada masa tersebut dan sememangnya dikenali dengan status legenda catur dunia. Game ni sebenarnya bukan merupakan satu game yang dimainkan dalam satu pertandingan catur, tapi ia sebenarnya merupakan satu perlawanan pembukaan kepada satu pertandingan di Iceland pada tahun 2004. Jadi jom kita tengok game ni. Kat sini putih kita ada Garry Kasparov menentang hitam yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. Kasparov memulakan gamenya dengan C4. Carlsen menjawab dengan naik ke F6. Kita ada naik ke C3, G6. Kasparov memilih English opening dalam game ni. Kita ada G3, C5, Bishop G2, naik ke C6, naik F3, D6, D4. Game disambung dengan pawn makan pawn, naik makan pawn, Bishop D7. Kasparov membuat castling 0-0, Bishop G7 dan Kasparov memutuskan untuk memakan knight di C6 menggunakan knight. Carlsen makan kembali menggunakan bishop. Kita ada E4 dan Carlsen 0-0 castling. Baik, ini semua merupakan gerakan-gerakan utama yang biasa dilakukan dalam opening ni. Kita ada bishop E3 seterusnya. Kemudian A6, rook ke C1, bersedia untuk membuka file C kat situ. Hitam knight D7 dengan idea untuk datang ke E5, merupakan satu petak yang sangat cantik untuk naik kat situ. Kasparov queen ke E2. Seterusnya kita ada B5. Magnus Carlsen telah pun memilih untuk memberi satu pawn secara percuma, iaitu pawn B tu secara percuma kat situ. Tetapi Kasparov tidak terus makan pawn tersebut. Dia menolak pawnnya ke B4. Kat sini Carlsen boleh memilih untuk makan pawn di C4. Kalau pawn makan C4, queen makan pawn tersebut, Carlsen boleh naik ke E5, menyerang queen putih dan pada masa yang sama mengawal bishop di C6. Jadi dengan gerakan mungkin seperti queen ke B3, dalam posisi ni kita boleh nampak kedua-dua pemain mempunyai peluang yang sama kat sini. Tapi di gerakan ke-14 ni, Carlsen telah pun memilih untuk naik pergi ke E5 terlebih dahulu. Kat sini permainan disambung dengan pawn makan pawn, pawn makan pawn, knight makan pawn B5, bishop makan knight, queen makan bishop.
Kalau korang tengok di posisi ni, sebenarnya Magnus Carlsen boleh memakan pawn di A2 tetapi beliau memilih untuk tak makan pawn tersebut. Katakanlah kalau rook makan pawn di A2, mungkin apa yang Carlsen fikirkan kat sini ialah di manakah tempat yang sesuai untuk meletakkan queennya yang berada di E8 ni. Kalau kita tengok kat sini tak ada tempat yang bagus untuk queen ni diletakkan. Kalau contohnya queen ni pergi ke A8 kat situ, dia mungkin terdedah kepada bahaya dengan bishop yang berada di diagonal G2 hingga A8 satu bishop yang cantik kat situ mungkin boleh dikeluarkan dengan gerakan seperti F4 E5. Jadi di posisi ni mungkin itu apa yang Magnus Carlsen fikirkan. Rook di F8 ni juga tak dapat keluar kalau queen tak dapat keluar. Jadi mungkin itu apa yang Carlsen fikirkan kat sini. Oleh sebab itu dia tak makan pawn di A2 ni. Dia pergi queen ke B8 Di posisi ni kalau Kasparov cuba untuk memakan queen Carlsen dengan gerakan queen makan queen, Carlsen boleh makan dengan menggunakan rook dan seterusnya salah satu pawn yang berada di file A ataupun file B ni akan mati dan seterusnya Carlsen akan mendapat baliklah pawn yang telah diberi sebentar tadi. Oleh sebab itu, Kasparov kat sini tak makan queen tersebut. Dia membuat satu gerakan yang memberi tekanan ke arah queen side, iaitu dengan tolakan pawn ke A4. Sememangnya ini merupakan satu gerakan yang bagus oleh Kasparov. Sebabnya kat sini dia mempunyai idea untuk bishop datang ke B6 dan seterusnya menolak pawn ke A5. Kalau kita tengok struktur pawn dan juga bishop kat situ merupakan satu struktur yang sangat kukuh dan cantik dan mungkin kemudiannya dia akan menolak kedua-dua pawn ni dan seterusnya mencuba untuk menukarkan mereka kepada queen. Jadi kat sini oleh kerana Carlsen mendapati bahawa kedua-dua pawn di file A dan juga B ni merupakan pawn yang bahaya, dia memilih untuk makan queen tersebut. Jadi queen makan queen B5, pawn makan queen. Game diteruskan dengan rook F ke B8 menyerang pawn di B5. Kita ada B6. Di posisi ini Carlsen boleh memilih untuk membuat serangan balas dengan rook ke A4 menyerang pawn di B4 kat situ. Tapi kat sini malangnya Carlsen telah membuat satu gerakan blunder, satu gerakan yang silap kat sini. Dia telah menggerakkan naiknya ke G4 menyerang bishop di E3 dan apabila bishop ni mati nanti, pawn di B6 ni boleh dimakan secara percuma oleh rook kat situ. Itu apa yang telah difikirkan oleh Carlsen. Namun kat sini Kasparov telah membuat satu gerakan yang membuatkan Magnus Carlsen terus resign dan menyerah kalah. Korang boleh pause video ni dan cuba cari gerakan Kasparov seterusnya. Gerakan Kasparov yang saya maksudkan ialah pawn ke B7 menyerang rook di A8 kat situ. Baik, jadi kat sini Magnus Carlsen telah pun memilih untuk resign. Apakah yang berlaku kat sini? Jom kita tengok. Kalau rook makan pawn tersebut, kita ada pawn ke E5 membuka diagonal G2 laluan bishop kat situ menyerang kedua-dua rook di B7 dan juga A8. Dan sememangnya salah satu rook akan mati dan Kasparov akan mempunyai kelebihan satu exchange kat situ. Kat sini kalau rook memilih untuk tak makan pawn di B7 tu, contohnya rook boleh ke A4 melarikan diri sambil membuat serangan pawn di B4. Kita ada rook ke C8 membuat fork kat situ menyerang king dan juga menyerang rook. Dan sememangnya kalau rook makan rook, kita ada pawn makan rook menukar kepada queen dan seterusnya. Sekali lagi kita dapat tengok kat sini queen sedang membuat fork menyerang king dan juga menyerang knight di G4. Sememangnya posisi ini akan kalah untuk hitam. Dan kat sini kalau hitam memilih untuk tak makan rook tersebut, contohnya bishop ke F8 melindungi king, sememangnya kita ada rook makan rook di B8 secara percuma. Dan sekali lagi ini adalah kalah untuk hitam. Oleh sebab itu Magnus Carlsen pada move ataupun gerakan ke-21 ni telah memilih untuk resign kerana rooknya di A8 telah pun tersekat dan tiada jalan keluar kat situ.
Ini merupakan perlawanan pertama antara Garry Kasparov menentang Magnus Carlsen dan ia telah berlaku pada tahun 2004. Dan pada tahun 2005, kita tahu yang Garry Kasparov telah pun memilih untuk bersara sebagai pemain catur profesional. Dan selepas tahun 2005, Magnus Carlsen dan juga Garry Kasparov ni tidak lagi berpeluang untuk menentang satu sama lain. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk game kali ini. Sememangnya satu perlawanan yang jarang kita lihat. Dua orang pemain catur yang dianggap sebagai pemain catur terhebat sepanjang zaman berentap dalam satu papan yang sama. Sememangnya itu akan sentiasa memberikan satu game ataupun permainan yang berkualiti. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk join grup Telegram Pencatur Malaysia. Saya ada letakkan link di dalam description kat bawah. Korang boleh tekan link tersebut untuk subscribe dan follow grup tersebut. Kat situ kita akan letak segala info tentang catur, sama ada di dalam negara ataupun dalam dunia. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami. Terima kasih kerana menonton. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.